Alhamdulillah, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua, kita bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu secara maya, di dalam perkongsian ilmu tauhid, ilmu aqidah daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ di atas penerusan program pengajian ilmu. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung tajuk seterusnya di dalam pengajian aqidah dan tauhid ni, iaitu dengan tajuk fitrah kejadian manusia. Khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman minal kufri wal imani thumma khatabahum wa amarahum wa nahahum fakafara man kafara bifi'lihi وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. Allah Jalla Jalaluh menciptakan makhluk manusia dan jin dalam keadaan kosong dari kekufuran dan iman. Kemudian dia menitahkan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ada yang menjadi kufur dengan perbuatan keingkaran dan penentangannya terhadap kebenaran dengan Allah, membiarkannya. Ada yang beriman dengan perbuatan pengakuan dan pembenarannya dengan taufik dan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi pagi ini kita masuk perbincangan berkenaan dengan fitrah kejadian manusia. Iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini di atas fitrah. Mana dalam keadaan jiwa yang kosong. Mana bukan diciptakan dan membawa dosa ataupun membawa pahala sebagaimana kefahaman sesetengah agama sehingga terpaksa dibaptiskan. Jadi di dalam Islam tidak sedemikian. Kita baca dulu huraian. Huraian. Allah menciptakan manusia di atas fitrah, iaitu semua manusia berpotensi untuk menjadi mukmin atau kafir. Setiap manusia mempunyai persediaan untuk menerima Islam atau sebaliknya. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Ialah yang mengaturkan kejadian kamu, maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing. Surah At-Taghabun ayat 2. Namun Allah tak memberikan petunjuk kepada manusia. Inna hadainahu sabila inna syakiran wa inna kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya akan jalan-jalan, sama ada ia bersyukur dengan beriman dan taat ataupun ia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka. Surah Al-Insan ayat 3. Oleh kerana manusia tidak boleh merasa cukup dengan panca indera serta daya akal sebagai sumber maklumat, maka Allah mewahyukan melalui para rasulnya untuk menunjukkan manusia kepada jalan hidayah. Dengan itu terserahlah kepada manusia jalan yang benar dan yang salah. Apabila manusia mencapai kematangan akal, iaitu akal yang mampu memikirkan dan memahami tentang perkara agama, Allah menitahkan mereka dengan perintah melakukan kebaikan seperti keimanan dan ketaatan, dan larangan daripada kejahatan seperti kufur, syirik dan maksiat. Semuanya ini melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap manusia diberikan kuasa untuk memilih. Manusia menjadi kufur dengan ingkar kerana itu pilihannya. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا
wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong takbur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari memahami ayat-ayatku yang menunjukkan kekuasaanku. Dan mereka yang bersifat demikian, jika mereka melihat sebarang keterangan bukti, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada hidayah petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Dan sebaliknya, jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Allah menyatakan sebab-sebab mengapa dia memalingkan manusia dari kebenaran, iaitu sikap takabur mereka dan tidak mahu mengikut jalan petunjuk, malah berterusan di atas jalan kesesatan. Baik. Jadi malam ni pagi ni kita masuk perbincangan berkenaan dengan fitrah, asal kejadian manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atas fitrah, iaitu semua manusia berpotensi untuk menjadi mukmin atau kafir. Jadi mana tengok kepada apa yang dihidangkan kepada seseorang selepas daripada ia dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkenaan dengan asal kejadian manusia. Iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mawlud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul kul ma min mawludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang anak itu dilahirkan kecuali di atas fitrah. Lalu ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani dan Majusi, sebagaimana dilahirkan anak binatang ternakan dengan kelahiran yang sempurna. Apakah kamu merasakan terdapat kecacatan padanya? Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kamu kehendaki ayat bermaksud fitrah Allah yang Allah tentukan kepada manusia, tiada sebarang perubahan pada kejadian Allah. Jadi mana di dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan bahawasanya setiap manusia dilahirkan di atas fitrah. Walaupun ulama memberikan beberapa makna, namun ulama memberikan beberapa makna fitrah. Ada di kalangan ulama yang memberikan makna fitrah ini adalah dengan makna Islam, dan inilah pendapat yang paling masyhur. Maknanya fitrah dengan makna Islam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ciptakan kita, lahirkan kita dalam keadaan jiwa kita ni ada kecondongan kepada Islam. Andai kata tidak diganggu, tidak diusik dengan fahaman-fahaman yang lain, dengan fikrah-fikrah yang lain, maka dia akan condong kepada Islam dan dia akan berusaha mencari kebenaran yang terdapat di dalam Islam. Yang ni kita boleh lihat berlaku kepada beberapa kalangan. Kita mendengar daripada cerita mereka. Saya pernah ikuti satu ceramah Kohilal Provinsi, apa nama dia? Syakiri kan. Dia cerita macam mana jiwa dia tercondong kepada Islam. Begitu juga kita dengar, kalau tak silapnya Firdaus ke apa-apa, yang cerita bagaimana jiwa dia tu tidak boleh terima cara ibadat yang dilakukan oleh agama asal dia tu.
Jadi mana sebab apa? Sebab jiwa ni dia condong iaitu condong kepada Islam. Walaupun seseorang itu dilahirkan, dia tidak Islam lagi. Dia tidak kafir lagi. Bahkan jika seseorang itu mati ketika mana dia belum baligh, jika dia adalah anak orang Islam, saya rasa saya tak akan berbincang lagi berkenaan dengan persoalan ini di sini. Jika dia anak orang Islam, maka ulama sepakat, tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan dia adalah ahli syurga. Mana anak-anak orang Islam yang mati belum baligh, ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan dia adalah ahli syurga. Anak orang kafir, anak orang yang tidak beriman, mati sebelum baligh, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan mati dalam keadaan Islam, mati akan masuk ke dalam syurga. Berdasarkan kepada banyak dalil-dalil yang kalau buku saya tu, siapa yang memiliki buku saya yang nombor 3 tu, Syarah Mishkat nombor 3, warna biru, kulit warna biru tu, di dalam itu ada perbahasan berkenaan dengan anak-anak yang mati kecil, mati belum baligh. Jadi mana anak orang kafir pun, yang mana ibu bapa dia kafir, mati belum baligh, jumhur ulama mengatakan dia mati sebagai seorang Islam dan akan memasuki syurga. Sebab apa? Sebab dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu dalam keadaan Islam, Maknanya persediaan dia untuk menerima Islam tu lebih kuat berbanding dengan persediaan untuk menerima agama-agama yang lain. Kecuali bila dia dicondongkan. Sebab itu di dalam hadis ini disebutkan, lalu kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia tu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Mana bila mana dia dipengaruhi oleh elemen-elemen yang lain, fitrah-fitrah yang lain, terutama sekali daripada kedua ibu bapanya, maka dia akan condong kepada ajaran tersebut, dia akan condong kepada agama tersebut. Sehingga bila mana dia baligh, dia akan mengikuti ajaran tersebut. Tetapi asalnya mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ni tidak ada agama, tidak beriman dan tidak kafir. Cuma jiwa dia tu condong kepada Islam. Kemudian di dalam buku ini disebutkan selepas daripada itu makna dalil yang pertama, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, maka di kalangan kamu ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi berkenaan dengan perbahasan fitrah ni panjang. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan makna fitrah, seperti dengan maksud dilahirkan mengikut sebagaimana perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala adakan di alam ruh dahulu. Yang itu kita akan jumpa selepas daripada ni, cerita berkenaan dengan alam ruh. Kemudian seterusnya pengarang kitab ni di dalam antara dalil yang dikemukakan di sini iaitu ayat Al-Quran, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Iaitu Allah lah yang menciptakan kamu, iaitu Allah Ta'ala yang mengadakan kamu daripada tiada. Lalu ada di kalangan kamu ini yang kufur, yang degil, yang keras kepala, yang menolak uluhiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kalau dari segi pembahagian tersebut, kalau dari segi rububiyah, maknanya boleh kata orang yang tidak beriman pun terima. Dia terima Allah Ta'ala ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan dia dan sebagainya. Tetapi dari segi ibadat, beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, beriman dengan keimanan Allah Ta'ala sahaja memberikan mudarat, memberikan manfaat dan sebagainya, yang tu mana orang-orang yang tidak beriman tidak terima.
Maknanya sebahagian daripada mereka menolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian daripada mereka beriman, iaitu sebahagian daripada mereka membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala Maha melihat apa yang mereka lakukan. Mana tidak tersembunyi apa pun daripada Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya akan mendatangkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga memberi makna. Allah Taala menciptakan kamu dengan supaya kamu menjadi kafir atau menjadi beriman. Mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dengan persediaan. Kamu boleh menjadi kafir, kamu boleh menjadi beriman. Cuma didahulukan kafir di sini. Faminkum kafirun wa minkum mu'min, didahulukan sedemikian kerana ramai di kalangan manusia ni yang memilih perkara tersebut. Mana Allah Ta'ala beri persediaan, lalu dipermudahkan kepada orang yang diciptakan untuk kekufuran, maka dipermudahkan kepada dia amalan kepada kekufuran. Dan bagi orang yang diciptakan untuk beriman, dipermudahkan kepada dia amalan untuk beriman. Yang ini saya telah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan iradah kauniyah dan juga iradah syar'iyah. Yang itu saya telah bincangkan di sana. Maknanya berkenaan dengan kejadian, kehendak Allah Ta'ala dari segi kejadian. Allah Ta'ala berkehendak kepada manusia ni dari segi kejadian kepada beriman ataupun kufur. Berbeza dengan kejadian malaikat dan juga kejadian syaitan. Berbeza. Lalu kerana itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dari segi kejadian kepada keimanan, maka dipermudahkan kepadanya, kepada kekufuran dipermudahkan kepadanya. Sebagaimana di dalam hadis, ya'malu fakullum muyassarun lima khuliqa lahu, beramallah, masing-masing akan dipermudahkan kepada tujuan ia diciptakan. Jadi mana di sini Allah Ta'ala ciptakan kamu, Allah Ta'ala beri peluang kepada kamu, beri pilihan kepada kamu untuk memilih kekufuran dan juga memilih keimanan. Dan juga memilih keimanan. Maknanya ada kedua-dua peluang tersebut. Ada kedua-dua peluang tersebut. Allah Ta'ala beri kemampuan untuk memilih. Jadi sebab itu pada di dalam teks asal Imam Abu Hanifah kata Allah Ta'ala ciptakan makhluk sempurna, kosong daripada kekufuran dan keimanan. Sebab Allah Ta'ala nak supaya mereka boleh melakukan pilihan setelah mana mereka baligh, setelah mana mereka baligh, setelah mana mereka berakal, setelah mereka berakal. Kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya tu, inna hadainahu sabila imma kafira wa imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan petunjuk kepadanya, menunjukkan jalan kepadanya, sama ada dia menjadi orang yang bersyukur ataupun menjadi orang yang kufur. Jadi mana ayat ini ayat ini ayat yang ketiga surah Al-Insan ini selepas daripada ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan asal usul kejadian manusia. Allah Taala cerita, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Kami telah ciptakan manusia tu daripada mani, daripada air yang bercampur nabtalih, untuk kami mengujinya, lalu kami jadikan kepadanya pendengaran dan juga penglihatan. Maknanya berikan alat-alat. Allah Ta'ala ciptakan manusia, kemudian Allah Ta'ala berikan alat-alat untuk menilai, alat untuk melihat kebenaran, alat untuk mendengar kebenaran. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia ini jalan. Selepas daripada beri alat, kemampuan untuk menilai, Allah Ta'ala pun tunjukkan
jalan. Tunjukkan jalan. Yang mana dengan jalan tersebut mereka boleh memilih sama ada untuk bersyukur ataupun untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam huraian kepada dalam buku ni, huraian seterusnya di bawah tu, oleh kerana manusia tidak boleh merasa cukup. Jadi kerana manusia ni tak boleh cukup dengan panca indera serta daya akal sahaja sebagai sumber maklumat. Tak cukup. Dalam ayat surah Al-Insan ni, mana yang saya sebutkan tadi, ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala beri panca indera. Beri penglihatan, beri pendengaran. Berikan panca indera. Lepas pada tu Allah Ta'ala berikan akal untuk menjadi salah satu daripada sumber maklumat, sumber ilmu. Jadi daripada sini, maknanya ilmu tu boleh diperolehi melalui beberapa sumber. Antara dia panca indera. Panca indera boleh menjadi sumber ilmu. Kita tengok, kita dapat ilmu. Kita dengar, kita dapat ilmu. Dan juga mana kebijaksanaan, pemikiran, pengalaman, kajian dengan menggunakan akal. Itu juga adalah merupakan sumber ilmu. Namun begitu, sumber ilmu tersebut tidak mampu untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk membawa manusia pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepada Tuhannya yang menyebabkan dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Taala tunjukkan jalan kepada dia. Jalan itu melalui siapa? Maka Allah mewahyukan melalui para rasulnya untuk menunjukkan manusia kepada jalan hidayah. Selepas Allah Ta'ala beri penilai, daya menilai, beri panca indera, Allah Ta'ala turunkan rasul. Di dalam Al-Quran, di beberapa tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perkara tersebut. Antara dia, di dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-26. Kita share dulu ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh petunjuk, hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, utuskan rasul-rasul kepada setiap umat. Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, Allah Ta'ala utuskan Nuh dan Ibrahim kepada kaum mereka. Maknanya tidak memadai dengan akal fikiran mereka, tidak memadai dengan panca indera mereka, tidak cukup untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan Nabi, hantarkan Nabi, dan Nabi membawa kitab-kitab sebagai panduan kepada manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di kalangan manusia ini tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada golongan yang terus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam hadis mana terdapat isyarat. Nabi SAW memberikan isyarat di dalam hadis tentang Allah Ta'ala telah berikan panduan-panduan kepada manusia. Di dalam hadis yang agak panjang. Tak apa, kita share dulu hadis.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim. Ayat itu daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Was-sabru diya'un. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullu an-nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Iaitu Nabi SAW bersabda, bersuci adalah separuh keimanan. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah. Kedua-duanya atau ucapan itu memenuhi antara langit-langit dan bumi. Sembahyang adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau menentangmu. Setiap manusia berada pada waktu pagi, memulakan harinya, lalu dia menjual dirinya, maka dia memerdekakannya atau membinasakannya. Jadi di dalam hadis ini mana Nabi SAW dahulukan dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maknanya petunjuk daripada Allah Ta'ala berdasarkan kepada wahyu. Walaupun disebut kemudian, Quran itu adalah hujjah yang akan membelamu atau menentangmu, merugikanmu. Quran adalah hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu. Semua kemudian. Tapi sebelum tu, yang mana ia berasal daripada Al-Quran juga, dihuraikan oleh hadis Nabi SAW, mana Nabi SAW sebut amalan-amalan yang boleh membawa manusia keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Nabi jelaskan, bersuci separuh keimanan, ucapan-ucapan, zikir-zikir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mendatangkan pahala yang begitu banyak daripada Allah Ta'ala. Sembahyang menjadi petunjuk cahaya kepada manusia dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut Quran adalah hujjah untukmu dan ke atasmu. Hujjah yang akan membela ataupun menentangmu. Maknanya Allah Ta'ala beri petunjuk. Allah Ta'ala beri peluang kepada manusia untuk memilih. Ada panduan, iaitu Al-Quran sebagai panduan. Lalu manusia membuat pilihan. Membuat pilihan dengan memulakan harinya. Berada pada waktu pagi, iaitu memulakan harinya. Kemudian mereka bebas. Nak memerdekakan diri dia, maknanya nak membawa diri dia selamat daripada neraka. Membawa dirinya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau membinasakan dengan mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jadi maknanya di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pilihan, beri panduan kepada manusia, beri kemampuan untuk memilih, lalu manusia memilih. Manusia memilih sama ada untuk menguntungkan dirinya atau sebaliknya merugikan kehidupannya. Kemudian terdapat lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan betapa pentingnya untuk kita di dalam keimanan ini mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari kalangan manusia ini orang-orang yang mampu untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umpamanya di dalam ayat ini. Di dalam surah Asy-Syura. Jadi yang ini penting. Supaya manusia rasa betapa pentingnya kedatangan ataupun pengutusan Rasul membawa panduan kepada kehidupan mereka. Kadang-kadang ada sebahagian daripada kita menganggap apa yang dibawa oleh Rasul, ajaran yang dibawa oleh agama ini membebankan dia dan sebagainya. Jadi ini ayat di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke 51 hingga 53. Asy-Syura 51 hingga 53. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, diberikan ilham atau mimpi, atau dari sebalik dinding dengan mendengar suara sahaja, atau dengan mengutuskan utusan malaikat lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi keadaannya lagi maha bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran sebagai roh yang menghidupkan hati perintah kami. Dan engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi. Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran ke jalan yang lurus. Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah kepada Allah jualah kembali segala urusan. Jadi di dalam ayat ini mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Yang pertama Allah taala jelaskan orang yang boleh berinteraksi dengan Allah dia tu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Orang biasa tak boleh. Kita tak boleh. Kita tak boleh nak kata aku pun ada juga Allah Ta'ala beri ilham semalam. Ada yang di dalam hadis yang menyebutkan mana dia bersama dengan kita ni ada dua pembisik. Dua pembisik di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Yang ni membisikkan kebaikan, yang ni membisikkan keburukan. Yang tu memang ada. Itu. Dan kebaikan itu mari daripada Allah Ta'ala itu ada. Cuma nak jadikan ia sebagai ilham dengan maksud menjadi satu sandaran agama, itu tak boleh. Itu hanya khusus kepada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Allah Ta'ala jelaskan dahulu orang yang boleh berinteraksi dengan Allah Ta'ala iaitu Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam melalui tiga cara tu. Melalui tiga cara iaitu ilham, iaitu yang dicampurkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu dijelaskan oleh baginda dalam bentuk hadis. Yang kedua di sebalik tabir sebagaimana yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga iaitu diutuskan seorang utusan iaitu Jibril, lalu utusan itu Jibril mewahyukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut tiga cara Rasul boleh berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu berkenaan dengan Al-Quran dan juga berkenaan dengan keimanan. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara Nabi daripada perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang tidak baik. Selepas diberikan wahyu, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keimanan. Berkenaan dengan Al-Quran, keimanan dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, Nabi menjadi pemberi petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkaulah yang memberi petunjuk kepada manusia dengan kepada jalan yang lurus, Jadi mana di dalam ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita sumber maklumat yang sebenar, sumber maklumat yang diyakini, terutama sekali di dalam soal-soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber maklumat yang diyakini adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun begitu juga sehingga baginda boleh menyampaikan kepada kita. Maknanya tidak semata-mata dengan daya akal fikiran, dengan panca indera semata-mata.
tetapi mesti berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuatu penting sangat kita belajar kandungan wahyu ini untuk mengenali Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak fikir-fikir sendiri, nak guna akal fikiran kita, bijak sangat ke kita ni. Dan nak ukur keimanan, nak ukur soal-soal agama, soal-soal ketuhanan dengan akal fikiran kita, kita tidak akan mampu. Tak dapat, tidak. Mesti dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mana jiwa kosong, fitrah, tak ada beriman, tidak ada kekufuran. Bila datang wahyu dengan akal fikiran yang matang, setelah Allah Ta'ala beri kemampuan untuk memilih, datang wahyu, maka kita pilih. Kita pilih manakah yang benar dan juga sebaliknya. Baik. Kemudian mana lagi seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Al-Baihaqi, yang menunjukkan tentang pentingnya wahyu ni untuk menjadi sumber keselamatan kepada kita, sumber kebenaran kepada kita. Seperti di dalam riwayat ni, iaitu Imam Malik mengatakan sampai kepadanya bahawasanya Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sama sekali sesat selagi kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Maknanya untuk memastikan seseorang itu tidak sesat, tidak menyimpang daripada kebenaran, maka kena pegang dengan dua sumber wahyu ini, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak dapat tidak, tak boleh ditinggalkan. Baik. Kita nak mengenali Allah dengan berdasarkan kepada maknanya alam semesta, alam tinggi, alam rendah, dengan akal kita nak fikir. Tak dapat tidak. Itu sebagai jalan sahaja untuk benar-benar mendapat maknanya mendapat kebenaran, untuk benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak, mesti berdasarkan kepada wahyu. Kemudian seterusnya dalam buku ni, disebutkan apabila manusia mencapai kematangan akal, bila mana seseorang manusia cerdik, matang, baligh, dan dianggap sebagai mukallaf. Tidak dianggap sebagai mukallaf selagi mana seseorang itu tak cerdik, akal dia tak matang. Kalau dia tua sekalipun, umur 40, umur 50, tetapi akalnya tidak matang, dia tidak cerdik, perangai macam budak-budak. Tapi kalau dia buat kebudak-budakan saja dia, itu taklah maknanya akal dia tak mampu. Maka Allah Ta'ala tidak kira dia tu sebagai mukallaf. Sebab tu mukallaf, dia mukallaf salah satu daripada syarat dia berakal. Maknanya bila mana manusia mencapai kematangan akal yang sempurna, mampu fikir, mampu faham tentang agama, Allah Ta'ala beri perintah. Maknanya dia sudah menjadi mukallaf, sudah ditaklifkan dengan hukum syarak, Jadi mana Allah Ta'ala beri perintah tentang perkara agama. Allah menitahkan mereka dengan perintah melakukan kebaikan seperti keimanan dan ketaatan. Yang ini kita boleh lihat di dalam Al-Quran, begitu banyak sekali ayat-ayat yang menitahkan, yang memerintahkan kepada kita, umpamanya supaya beriman, supaya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, engkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.
Ini ayat Allah Ta'ala tuju kepada orang-orang yang beriman. Untuk keseluruhan manusia pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tujukan ayat. Nah, Allah Ta'ala turunkan ayat perintah supaya menyembah dia. Seperti kita kata di dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ya ayuhan nas u'budu, ayat yang ke-21. Saya tak terjemahlah. Tak sempat nak terjemah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadatlah, sembahlah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi mana tak kira orang beriman ke orang kafir ke, mana manusia ni asal dia kosong, fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak beriman, tidak kufur. Setelah mereka berakal, setelah mereka baligh, dianggap sebagai mukallaf, maka mereka menerima taklif syar'i. Ini mana bukan kata syarat kena balik dulu baru belajar agama. Tidak suruh begitu. Maksudnya pada ketika itu sudah sampai maknanya dia tu tergolong dari kalangan orang yang dikira oleh Allah Ta'ala segala perbuatan dia. Kalau sebelum tu tidak dikira. Sebelum tu tidak dikira. Cuma sebelum sampai kepada balik, kita kena ajarlah dulu. Ajar dulu sebagai persediaan. Bila mana dia balik, dia tu ada persediaan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu-ilmu itu dah ada. Jadi mana setelah manusia itu berakal, bijak, cerdik, Allah Ta'ala perintah supaya melakukan ketaatan. Supaya beriman kepada dia. Supaya menyembah dia. Supaya menyembah dia. Lepas tu, kalau orang yang tidak sampai kepada dia seruan tersebut, tidak sampai kepada dia perintah tersebut, macam mana? Mana kalau orang yang betul-betul tak sampai hak tu, itu memang dia dimaafkan. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Di dalam surah Al-Isra' tu. Lupa pula nak orang ayat. Tak apa, saya ambil ayat tersebut. Di dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-15. Al-Isra' ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutuskan seorang rasul. Jadi mana? Kalau tak sampai seruan kepada dia, tidak akan dikira oleh Allah Ta'ala. Tapi zaman kita sekarang ni, seruan sampai ke pelosok rumah, masuk dalam rumah masing-masing. Itu yang tu ada hadis yang Nabi SAW isyaratkan. Mana sampai di satu zaman ajaran agama ni akan masuk ke dalam rumah masing-masing, ke pelosok-pelosok kampung, sama ada dia suka ataupun dia tak suka. Benda tu kita boleh tengok sekarang. Ajaran Islam masuk ke dalam, maknanya tak kira Islam ke kesesatan ke, masuk ke dalam rumah-rumah manusia. Melalui apa? Melalui internet. Melalui internet. Melalui WhatsApp, melalui Facebook, Twitter dan sebagainya. Dia boleh tengok. Kadang-kadang dia buka pun terjupuk. Dia suka ke tak suka, memang dia akan temui seruan kepada Islam. Seruan kepada Islam. Jadi maknanya, sekarang ni kalau nak kata tak sampai seru, payah tu agak sukar untuk diterima. Agak sukar untuk diterima. Jadi maknanya bila mana Allah Ta'ala beri kematangan akal, mukallaf, Allah Ta'ala mula memerintahkan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Seperti beriman, seperti melakukan ketaatan, dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, menjanjikan kepada mereka kemenangan. Balasan yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-19 ni. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah pada sisi hukum Tuhan mereka, orang-orang seperti orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Mereka akan beralih pahala dan cahaya orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid itu. Sebaliknya orang yang kufur, ingkar serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka. Maknanya setelah kita sebutkan tadi, saya sebutkan tadi, ayat perintah supaya beriman, ayat perintah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala jelaskan kelebihan orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul. Nah, kelebihan dia, mereka menjadi orang-orang yang berada pada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperolehi ganjaran daripada Allah Taala dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak ayat-ayat yang maknanya perintah supaya beriman. Tak apa, saya share, saya kongsikan beberapa ayat lagi. Kita tidak sempat untuk bincangkan kesemuanya. Seperti ayat ini di dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala perintahkan supaya beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul, dan juga beriman menerima penerangan daripada cahaya Al-Quran. Nah, maknanya Allah Ta'ala beri petunjuk. Allah Ta'ala beri wahyu kepada manusia ni untuk menjadi petunjuk kepada manusia supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala perintahkan dengan ketaatan. Nah, supaya taat kepada Allah, supaya taat kepada Rasul, iaitu taat kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni memang sangat banyak ayat-ayat berkenaan dengan perintah supaya melakukan ketaatan. Saya kongsikan beberapa ayat perintah supaya melakukan ketaatan. Seperti ayat ni. Tak habis. Daripada surah An-Nur ayat yang ke-54. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kalau kamu berpaling engkar, ketahuilah Rasul Allah hanya bertanggungjawab dengan tugasan dia sahaja. Tugasan Rasul menyampaikan sahaja. Dan kamu pula bertanggungjawab dengan apa yang ditugaskan kepada kamu. Tugas kamu taat. Tugas kamu patuh. Itu tugas kamu. Jadi kalau kamu taat, kamu dapat petunjuk. Kalau kamu tidak taat, kamulah yang menanggung. Kamulah yang menanggung. Rasul hanya menyampaikan sahaja dengan penjelasan yang nyata. Ini antara contoh ayat perintah supaya ikut Rasul. Perintah supaya memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni banyak ayat-ayat tersebut tu banyak. Jadi saya kongsikan 1-2 ayat sahaja. Maknanya sebagai menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam qada syar'i dia, iradah syar'iyah, kehendak Allah Taala dari segi syarak, ketentuan Allah Taala dari segi syarak, Allah Taala suruh taat, suruh patuh kepada Allah, suruh patuh kepada Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang daripada kekufuran dan juga maksiat. Melarang daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui Allah Taala itu Maha Esa. Jadi ayat ini melarang kita daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam Al-Quran disebutkan tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, anak kesayanganku, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain kerana perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar.
Jadi mana banyak ayat-ayat. Nah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Suruh kita beriman, suruh kita taat, suruh kita patuh. Jangan sekali melakukan syirik kepada Allah Taala. Kerana syirik itu adalah kesan dia sangat besar. Iaitu diharamkan syurga ke atas orang yang melakukan syirik dan tempatnya adalah neraka. Sebagaimana di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72 ni. Jadi maknanya panduan itu cukup daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dan juga panduan perintah-perintah kepada perkara-perkara yang lain. Larangan-larangan daripada pelbagai perkara. Mungkin saya boleh kongsikan satu petikan dua ayat. Dua ayat ni yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Banyak lagi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang dilarang. Ini surah Al-An'am ayat yang ke-151 dan juga 152. Yang ni boleh tengok. Jadi maknanya apa yang saya nak sebutkan di sini berdasarkan kepada buku yang kita baca ni, mana Allah Ta'ala setelah manusia tu berakal, baligh, mampu untuk memilih, Allah Ta'ala pun mula beri panduan daripada agama. Beri perkara-perkara yang disuruh, ketentuan dari segi syarak, ketentuan dari segi syarak, yang ni kena buat, yang ni kena patut, yang ni kena ikut, yang ni kena tinggal, yang ni jangan buat. Yang ni jangan buat. Jadi itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak fikir, akal kita tak semata-mata akal kita tak mampu nak fikir, tak mampu nak menentukan benda ni baik, benda ni buruk, benda ni baik, benda ni buruk. Tak mampu. Kita tengok ahli-ahli falsafah, pakar-pakar, pemikir-pemikir, kita tengok bagaimana mereka pun berselisih di kalangan mereka di dalam nak menentukan apakah benda ni baik ataupun apakah benda ni buruk. Riba. Tak ada keputusan kalau tidak ada wahyu. Orang ni kata bagus. Ada orang tu bagi hutang. Memang patutlah dia dapat untung. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Tak ada keputusan. Tak ada kesudahan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala datang memberikan keputusan. Memberikan panduan bahawasanya perkara tersebut adalah haram. Perkara tersebut adalah perkara yang dilarang oleh pencipta manusia, Tuhan kepada manusia. Ada. Ini tadi surah Al-An'am. Yang tadi itu Al-An'am 51, 52. Rupanya tak habis cuma tadi. Baik. Begitu juga Allah Ta'ala beri ayat-ayat ancaman tentang derhaka kepada Allah dan Rasul. Umpamanya seperti ayat ni, satu ayat saya berikan. Ancaman, peringatan supaya jangan sesekali derhaka kepada Allah dan Rasul. Siapa derhaka kepada Allah dan Rasul, dia sesat dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang jelas. Jadi maknanya semua tu ada panduan. Tak dapat tidak. Nak selesaikan masalah pesaka, kita kata, ialah kalau dari segi fikir, ialah kita pun tengok di negara kita ni, ada maknanya satu, dia panggil apa, etnik ke apa dia panggil, satu nak kata bangsa tu, bangsa Melayu semua. Semua bangsa Melayu. Di negeri Sembilan tu, Allah lupa pula. Mereka dengan adat pepatih mereka. Cara, maknanya pemberian pesaka mengikut cara mereka. Tetapi Allah Ta'ala jelaskan, bukan itu cara yang betul. Cara yang betul begini. Mengikut kaedah hukum faraid yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan orang-orang yang beriman, mereka bertelingkah. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang kafir, mereka bertelingkah. Kalau mati harta pusaka ni nak tinggal macam mana? Nak beri macam mana? Allah Ta'ala beri panduan berdasarkan kepada wahyu. Begini cara pembahagian dia.
Jadi mana itu kebaikan, itu panduan yang menguntungkan kita orang-orang Islam ni sebenarnya. Yang menguntungkan kita. Kita dapat panduan yang jelas daripada Allah Ta'ala tentang pelbagai perkara untuk kita uruskan di dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian akhir sekali itu, maknanya ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kenapa dia memalingkan manusia daripada kebenaran. Sebab Allah Ta'ala palingkan manusia daripada kebenaran kerana kesombongan mereka. Kerana mereka enggan menerima kebenaran. Kalau mereka tunduk kepada kebenaran dengan perintah-perintah Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala akan bawa mereka kepada keimanan. Yang itu insyaAllah kita akan bincangkan pula di dalam topik tajuk maknanya pecahan kepada fitrah ni, iaitu pengertian taufik. Mana dalam pengertian taufik ni pula, insyaAllah kita akan bincangkan pula orang yang boleh dapat petunjuk ni, dapat hidayah ni sebab apa? Macam mana dia boleh dapat perkara tersebut, sedangkan orang lain tak dapat. Yang tu insyaAllah kita akan bincangkan di dalam topik pengertian taufik, insyaAllah. Jadi untuk pagi ni rasanya cukuplah setakat ni. Untuk pagi ni mudah-mudahan perkongsian yang sempat saya kongsikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Okay, baik. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah lakukan kepada Ustaz. Silakan. Ada persoalan? Rasanya tak ada soalan Ustaz. Sebenarnya jelas kot. Okay, baik. Ustaz, kita sambung untuk minggu depan lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan fadil Ustaz Ahmad Nazim atas kesudian mengupas persoalan dan perkongsian serta pencerahan cukup jelas bagi kita untuk dalam sesi pengajian bagi kitab ini mengenai fitrah kejadian manusia, yang mana fitrah kejadian manusia ini di atas muka bumi ini mempunyai matlamat yang jelas dan nyata yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai yang maha pencipta, yang wajib kita beribadat kepada Allah malah seluruh kehidupan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi topik yang seterusnya. Terima kasih kepada jemaah sekalian dan teruskan berada dalam majlis ini untuk kuliah dua seterusnya dalam pengajian berkenaan dosa-dosa besar. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi kita tangguhkan dahulu pengajian kita, pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr والذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Puan Admin. Sama-sama. Teruskan dengan kuliah dua seterusnya.